Hari ini, kita akan berkongsi firman Tuhan bertajuk Tuhan adalah Kasih. Saya berharap bahawa saudara-saudari di Sion akan menjadi garam dan cahaya dunia. Dengan dimurnikan dan disucikan oleh firman Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Semasa Tuhan berfirman tentang kasih dalam buku 1 Korintus bab 13, Dia berkata, kita tidak dapat mengasihi dengan fikiran kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak hanya mahu menerima kasih dan bukan berada di kedudukan untuk memberi kasih. Semasa dia dalam kesusahan, dia meminta pengorbanan ibunya. Dia juga meminta pengorbanan bapanya. Dia mungkin menyatakan dirinya dalam pelbagai cara, seperti menangis, merajuk, atau bersusah hati, yang bermaksud, saya tidak selesa, tenangkan hati saya. Tuhan berkata, sekarang kamu menjadi dewasa, tinggalkan sifat kanak-kanak kamu. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahsia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti tidak berguna. Yang menjelaskan bahawa jika kasih bukan dasarnya, segala-gala adalah tidak bermakna. Mari kita lihat ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari lihat lebih lagi mengenai kasih dalam ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berfikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kanak-kanak tidak berfikir, bagaimanakah saya boleh bantu mereka, tetapi berfikir, tolong lakukannya untuk saya. Kanak-kanak tidak mempertimbangkan sama ada ibu bapanya mampu membeli mainan atau tidak. Bahkan merajuk, meminta, saya mahu mainan, jadi kamu harus membelinya untuk saya sekarang juga. Jadi dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berfikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Juga, dikatakan bahawa kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah buah roh. Tuhan berkata bahawa adalah hasil Roh Kudus yang mereka miliki di dalam mereka. Mari kita lihat buku Galatia bab 5 mengenai ini. Bab 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ini adalah hasil Roh Kudus yang ada di dalam seseorang. Antara ini, yang paling besar adalah kasih. Mari lihat ayat lain di dalam buku Kolose bab 3. Saya berharap bahawa kita boleh berkongsi kasih bapa dan ibu di mana saja kita berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di masyarakat. Lihat bab 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, apakah yang dikatakan, mempersatukan dan menyempurnakan. Ia pengikat yang mempersatukan. Keseluruhannya, kasih mengikat semua bersama dalam kesatuan yang Tuhan paling mahukan. Tertulis dalam buku Mazmur, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukankah rekod-rekod ini memuji perpaduan saudara-saudara sebagai sesuatu yang baik? Sebab itulah Bapa dan Ibu memberitahu kita pada hari ini, Tuhan adalah kasih. Jadi lihatlah segala-galanya di sekeliling kamu dengan perspektif kasih. Kita harus berkongsi kasih kita dengan ramai orang di sekeliling kita. Kasih yang kita hanya harapkan untuk terima, bukanlah kasih yang Tuhan mahu kita miliki. Mengenai hal ini, sudah tentu, ada banyak bahagian kita yang perlu dimurnikan. Saya harap kita semua boleh menjadi lebih baik berbanding dahulu, lebih baik hari ini berbanding kemarin, lebih baik esok berbanding hari ini, agar kita boleh berubah menjadi umat syurgawi yang baik dan sempurna, yang Bapa dan Ibu mahukan. Sekian, terima kasih.